Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan siri bincang soalan UPKK yang mana pada kali ini kita akan mulakan siri yang kelima. Okey, kita mulakan macam biasa. Subjek yang pertama bagi setiap siri adalah akidah. Okey, kita tengok soalan-soalan dia. Okey, soalan 1 hingga soalan 10 bulatkan jawapan yang betul. Soalan 1, apakah bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur? Apakah bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur? Alif Arab, Ba Kibti, Jim Ibrani, Dal Syriani. Okey. So jawapannya adalah Kibti. Okey, Kibti adalah bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur. Soalan 2, apakah hukum tidak beriman kepada hari kiamat? Apakah hukum tidak beriman kepada hari kiamat? Okey, alif kafir, ba muttaqin, jim salihin, dal mukmin. Okey, kalau hukum tidak beriman, kalau kita tidak beriman kepada hari kiamat ataupun tak beriman kepada rukun-rukun iman yang lain, hukumnya adalah alif kafir. Okey, hukumnya kafir. So, hukum tidak beriman kepada hari kiamat adalah kafir. Alif jawapan dia. Kemudian soalan 3. Rasul wajib bersifat alif amanah, ba al-baladah, jim al-kitman, dal al-kazib. Okey, Rasul wajib bersifat al-amanah. Okey, sifat wajib bagi Rasul adalah amanah. Okey, dia bagi pilihan jawapan yang ba, jim, dal tu semuanya sifat yang mustahil bagi Rasul. So, yang sifat wajibnya adalah satu saja iaitu al-amanah. Kemudian soalan 4. Okey, soalan 4. Antara berikut adalah tanda besar hari kiamat kecuali. Okey, antara berikut adalah tanda besar hari kiamat kecuali. Kecuali ni maksudnya kita kena cari jawapan yang bukan tanda besar hari kiamat. Okey, alif penaklukan Baitul Maqdis, ba keluar Ya'juj dan Ma'juj, jim matahari terbit dari barat, matahari terbit di sebelah barat, dal bermewah-mewahan mendirikan masjid. Okay, so jawapannya adalah dal. Okey, dal. Jawapan yang paling tepat adalah bermewah-mewahan mendirikan masjid. Soalan seterusnya, nombor 5, apakah sifat harus bagi Rasul? Apakah sifat harus bagi Rasul? Okey, alif khianat, ba bodoh, jim tidur, dal dusta. Okey, sifat harus bagi Rasul bagi pilihan jawapan yang ni adalah jim, tidur. Rasul juga tidur. Okey, itu sifat wajib bagi Rasul. Okey, soalan yang ke-6, apakah erti wahdaniyah? Apakah erti wahdaniyah? Alif esa, ba berkuasa, jim berkehendak, dal mengetahui. Apakah maksud wahdaniyah? Okey, wahdaniyah adalah maksudnya esa, satu ataupun tunggal. Itu maksud wahdaniyah. Okey. Soalan yang ke-7, kesan beriman kepada sifat kudrah. Okey.
Sifat beriman kepada sifat kudrat. Okey, kudrat. Alif, sentiasa ikhlas. Ba, mengharapkan balasan. Jim, berbangga dengan amalan. Dal, suka menunjuk-nunjuk. Okay, so, kesan beriman kepada sifat kudrat adalah alif, sentiasa ikhlas. Soalan yang ke-8. Okay, soalan nombor 8, beriman kepada qada dan qadar ialah satu daripada rukun. Alif, iman. Ba, solat. Jim, Islam. Dal, puasa. Okay, beriman kepada qada dan qadar ialah satu daripada rukun iman. Okay. Rukun iman. Alif jawapan dia. Okay, soalan yang ke-9. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'du ayat 8. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Okey, maksudnya dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan qadar yang tertentu. Okey. So, alif beriman kepada malaikat. Ba, beriman kepada kitab. Jim, beriman kepada Rasul. Dal, beriman kepada qada dan qadar. Okey. So, jawapan bagi dalil di atas adalah dalil bagi beriman kepada qada dan qadar. Bimiqdar. Okey. Okey, soalan 11 hingga soalan 15, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, soalan nombor 11, umat Islam wajib beriman kepada qada dan qadar. Umat Islam wajib beriman kepada qada dan qadar. Okey, pernyataan ni adalah okey, betul. 12, bilangan kitab yang diturunkan kepada Rasul ada 6 kitab. Bilangan kitab yang diturunkan kepada Rasul ada 6 kitab. Okey, pernyataan ni adalah salah. 13, Nabi dan Rasul dari kalangan lelaki. Nabi dan Rasul dari kalangan lelaki. Okey, pernyataan ini adalah betul. 14, hayat adalah sifat wajib bagi Rasul. Hayat adalah sifat wajib bagi Rasul. Okey, pernyataan ini adalah salah. Okey, kita pangkah. Dan yang ke-15, Al-Quran menjadi penawar dan penyembuh kepada segala penyakit. Al-Quran menjadi penawar dan penyembuh kepada segala penyakit. Pernyataan ini adalah betul. Okey. So, selesai kita menjawab soalan right dan pangkah ataupun betul dan salah ni. Okay, soalan seterusnya adalah soalan 16 hingga 20. Padankan pernyataan alif dengan pernyataan ba. Okey. So, kita kena padankan ataupun sesuaikan apa yang tertulis dekat pernyataan alif dengan ba. Okay, so kalau kat sini dia nak tengok perkataan dalam bahasa Arab ni, kemudian kita kena sesuaikan kepada dia punya maksud. Okey, nombor 16, iradah. Okey, apa maksud iradah? Iradah ialah berkehendak. Kemudian 17, fatanah. Fatanah bermaksud bijaksana. 18, wahdaniyah. Wahdaniyah ialah esa. Kemudian 19, siddiq ataupun sidqu ialah benar. Dan soalan nombor 20, kudrat ialah berkuasa. Okey, berkuasa. Okey, boleh
Seterusnya soalan 21 hingga soalan 25, isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. So kalau kita baca soalan jawapan dia tu dia akan bagi kita 6 jawapan, kemudian soalan ada 5 sahaja. Okey, so yaumul jaza, pemisah, yaumul hisab, gegaran, kebangkitan, keributan. Okey, so soalan 21, yaumul ba'si ialah hari. Yaumul ba'si ialah hari kebangkitan. Okey, hari kebangkitan. Yaumul ba'si ialah hari kebangkitan. Kemudian soalan 22, tempat kosong, bermaksud hari pembalasan. Bermaksud hari pembalasan. Apa yang bermaksud hari pembalasan? Yaumul jaza. Okey, yaumul jaza bermaksud hari pembalasan. Okey, soalan 23 ni adalah soalan yang ralat, iaitu dia tulis yaumul fasli. Bermaksud hari apa? Dia tak ada, yaumul fasli ni tak ada jawapan dia. So dekat sini adalah kalau keluar macam ni, dia markah bonus. So tak ada jawapan. Tak ada pilihan jawapan, dan yaumul fasli tu bukannya nama-nama hari kiamat. Okey, kita teruskan soalan 24. Abaikan pada soalan 23, kita teruskan soalan 24, tempat kosong ialah hari perhitungan. Apa yang bermaksud hari perhitungan? Yaumul hisab, hari perhitungan. Kemudian soalan 25, yaumul zalzalah ialah hari. Yaumul zalzalah ni adalah hari gegaran. Okey, gegaran. Okay. Yaumul zalzalah adalah hari gegaran. So maksudnya soalan 21 hingga 25 ni berkaitan dengan nama-nama hari kiamat serta maksud dia. Okay, soalan seterusnya, soalan 26 hingga soalan 30, tulis jawapan bagi pernyataan di bawah. Okay, kita tengok dulu soalan 26. Tulis 2 tujuan kitab Al-Quran diturunkan. Tulis 2 tujuan kitab Al-Quran diturunkan. Okay, yang pertama, sebagai panduan. Yang kedua, menjadi peraturan hidup manusia. Okay, itu tujuan kitab Al-Quran diturunkan. Sebagai panduan. Yang kedua, menjadi peraturan hidup manusia. Okey, soalan seterusnya, tulis 2 nama kitab yang diturunkan kepada Rasul. Tulis 2 nama kitab yang diturunkan kepada Rasul. Yang pertama, Taurat. Yang kedua, Al-Quran. Ataupun awak boleh jawab Zabur, ataupun satu lagi kitab Injil. Okey. Soalan 27, alif. Tulis 2 kesan beriman dengan sifat hayat. Tulis 2 kesan beriman dengan sifat hayat. Okey, yang pertama, menguatkan keimanan kepada Allah. Menguatkan keimanan kepada Allah. Dan yang kedua, menginsafi kekurangan diri. Menginsafi kekurangan diri. Okay, itu 2 kesan beriman kepada sifat hayat. Menguatkan keimanan kepada Allah dan menginsafi kekurangan diri. Kemudian soalan 27ba, tulis 2 kesan beriman dengan sifat ilmu. Tulis 2 kesan beriman kepada sifat ilmu. Okay, yang pertama, menyedari keagungan Allah. Dan yang kedua, mendapat pahala. Okay, 2 kesan beriman dengan sifat ilmu, menyedari keagungan Allah dan mendapat pahala. Okay, seterusnya, 28. Alif, senaraikan 2 sifat harus bagi Rasul. Senaraikan 2 sifat harus bagi Rasul. Yang pertama,
bekerja, yang kedua berkahwin. Okey, sifat harus bagi Rasul ni adalah sifat yang mana seperti manusia yang lain tetapi tidak menjatuhkan martabat seorang Rasul. Macam contoh bekerja ataupun berkahwin. Ataupun awak boleh jawab makan, minum, tidur, berkeluarga, okey, letih, ataupun apa lagi sifat-sifat yang harus bagi Rasul. Sakit dan sebagainya. Okey, kemudian senaraikan dua sifat wajib bagi Rasul. Senaraikan dua sifat wajib bagi Rasul. Okey, yang pertama as-sidqu, yang kedua al-amanah, ataupun boleh tulis at-tabligh ataupun al-fatanah. Ataupun soalan macam ni boleh juga kalau awak nak tulis dia punya terjemahan. Benar, amanah, benar, jujur, menyampaikan dan bijaksana. Okey. Soalan seterusnya 29 alif, nyatakan dua akibat mengingkari sifat hayat Allah. Okey, sifat hayat itu adalah Allah itu hidup, hayat. Okey. Nyatakan dua akibat mengingkari sifat hayat Allah. Yang pertama, merosakkan iman, dan yang kedua, lalai daripada mengingati Allah. Merosakkan iman, yang kedua, lalai daripada mengingati Allah. Okay, soalan 30, soalan tulis dua tanda kecil hari kiamat. Tulis dua tanda kecil hari kiamat. Yang pertama, ramai wanita daripada lelaki, dan yang kedua, banyak berlaku pembunuhan. Okay, banyak berlaku pembunuhan. Okay, itu dua antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Ramai wanita daripada lelaki dan banyak berlaku pembunuhan. Okay, seterusnya soalan nombor 30. Lengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Lengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Okey, satu. Okey, kita baca petikan ni. Dia bagi tempat-tempat kosong yang kita perlu isi dengan perkataan yang sesuai. Okey, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad mengandungi 114 surah dan menjadi panduan atau peraturan lengkap kepada manusia. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan. Okay, so jawapan dia kita boleh tulis kat sini. Al-Quran 114, panduan atau peraturan, dan terakhir. Kita baca sekali lagi. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad mengandungi 114 surah dan menjadi panduan atau peraturan lengkap kepada manusia. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan. Okey, baiklah, itu sahaja perkongsian kita pada kali ini berkenaan dengan soalan menjawab soalan akidah UPKK. Semoga video ini memberi manfaat untuk mengulang kaji pelajaran bagi menempuhi ujian UPKK. Okey, semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.